Turki ada cita-cita besar. Apa dia cita-cita? Dan cita-cita kita juga, yaitu untuk membentuk Turki menjadi Osmaniyah kembali. Kita sokong. Benar. Osmaniyah yang telah dirobekkan oleh Barat, sebenarnya Zionis juga bertanggungjawab, dan Erdogan punya cita-cita besar untuk kembali kepada Osmaniyah yang besar. Osmaniyah ketika agungnya memerintah 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropah. Sekurang-kurangnya kalau kembali Osmaniyah, Turki kepada kurun yang ke-19 sudah mencukupi, yaitu yang menguasai daripada kawasan yang merah ini termasuk Irak. Itu sudah mencukupi bagi Turki, dan itulah yang dijanjikan. Jadi Turki pandai-pandailah untuk mendapatkan bumi ini, tetapi rupanya bagi pihak Israel. Satu lagi bagi Turki dan Qatar juga yang ada peranan, kita akan buat satu saluran gas daripada Qatar ke Eropah, dan Turki menjadi orang penting. Pipe gas ini akan melalui Syria. Oleh sebab itu Syria mesti diletakkan di bawah penguasaan Turki dan akan sampai ke Eropah, dan ini akan mengurangkan monopoli Rusia terhadap minyak Eropah, sebab selama ini Rusia monopoli minyak. Sekarang inilah tugas Turki, ialah membina pipe daripada Qatar ke Eropah melalui Syria dan Turki. Dan sekarang Turki sudah ada pipe gas daripada Azerbaijan ke Turki, Israel. Yang membekalkan minyak Israel ialah Turki. Boleh main lagi. Ini ialah untuk mengalahkan Rusia. Rusia menguasai seluruh pipe di Eropah. Itu sebab Eropah tak boleh lawan Rusia dalam peperangan Ukraine, sebab Rusia tutup gas dan seluruh Eropah menggigil kesejukan, sebab seluruh Eropah bergantung pada gas Rusia. Sekarang untuk mengelak ini berlaku lagi tahun ini, kita bina pipe yang baru dan kita bagi tugas pada Turki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah amin wa binasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih semuakan muslim-muslimat yang dihormati Allah sekalian, yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam konteks kuliah Maghrib, dan izinkanlah saya untuk malam ini untuk menyentuh tentang peristiwa Islam yang sedang berlaku sekarang, khususnya apa yang berlaku di Syria, dalam tajuk Syria bergolak, dan kita teringat hadis Rasulullah yang menceritakan tentang bumi yang berkat ini. Sebelum nama Syria, bumi yang besar ini namanya Bilad Syam, yaitu bumi keluarga Sam bin Nuh alaihissalam, yang diantara dua kaum besar ialah Bani Israel dan Arab. Mereka mendiami bumi ini begitu lama. Di sinilah bumi para anbiya. Di sinilah para anbiya diutuskan daripada Bani Israel dan juga daripada Arab, daripada bangsa Arab, yang Rasulullah sebagai penutup segala para anbiya. Di Al-Qaraq itulah kubur Nabi Nuh alaihissalam. Saina ataupun Sina inilah bumi yang ada kaitan dengan perjuangan Nabi Musa AS. Dan boleh katakan bahawa Bilad Syam ialah bumi penuh keberkatan. Tetapi hari ini bumi ini telah dibelah oleh penjajah. British dan Perancis membelah kepada negara yang kecil-kecil, termasuklah Palestin, kemudian Syria, Jordan, termasuk Iraq juga, kemudian Lebanon dan kawasan yang berdekatan. Syam, kekuatan Syam telah dipecahkan
Dan negara Syam pernah mencipta sejarah yang agung dalam sejarah perjuangan Islam. Tetapi apabila kita dijajah dan tinggallah negara yang kecil masing-masing perjuangkan kebangsaan masing-masing. Dan satu hadis Rasulullah yang terkenal, Rasulullah berdoa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkatkanlah bagi kami negara Syam kami. Allah barik lana fi yamanina, dan ya Allah berkatlah bumi Yaman kami. Qalu wa fi najdina, dan pada sahabat bertanya, dan kepada bumi Najd juga. Najd kami. Maka Rasulullah terus berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkatkanlah bumi Syam kami dan berkatlah bumi Yaman kami. Qalu, mereka bertanya lagi, wa fi najdina, dan berkat kepada Najd kami. Maka Rasulullah menjawab, qala hunalika al-zalazil wal fitan wa biha aw qala minha yakhruju qurus syaitan. Rasulullah mengatakan, apabila para sahabat minta didoakan juga Najd, maka Rasulullah menjawab, di sana akan berlaku gagaran, zalzal, gempa, dan wal fitan, fitnah. Dan wabiha, atau katanya juga, di situ akan muncul tanduk syaitan. Di sini kita lihat Yaman dan Syam ialah dua bumi yang Allah didoakan oleh Rasulullah sebagai berkat. Tidak berpijak Najd. Najd bakal timbul fitnah, timbul goncangan, dan tanduk syaitan bakal muncul di sana. Dan hari ini, Syam yang besar, kita dipecahkan pada Palestin, kepada Jordan, kepada Lebanon, Syria, Iraq, dan kawasannya berdekatan. Kita lihat, mari kita fokus apa yang berlaku di Syria hari ini. Selepas mereka telah menceroboh Palestin, mereka menceroboh Lebanon, mereka menceroboh Iraq, Afghanistan, mereka menceroboh seluruh negara Islam, dan hari ini giliran Syria mereka ceroboh. Dan cuba tuan-tuan perhatikan pada dua bandar yang terletak di selatan Syria, bernama Qunaitirah dan juga Suwaida. Ada dua bandar yang menjadi peristiwa besar hari ini, ialah di Qunaitirah dan As-Suwaida. Sebab bumi ini telah diserahkan kepada Israel. Umat Islam tidak tahu. Dan Israel telah masuk ke sini untuk mengambil bahagiannya. Dan segala helah dilakukan untuk menyatakan bahawa di situ ada pertempuran yang berlaku. Terima kasih. Tak ada jawaban, tak ada. Mari kita lihat perkenalan dengan bumi Syria ini yang penduduknya sangat rancam. Di situ ada ahli sunnah, ahli sunni, ada alwiyin, dipanggil alawait, Syiah, Arab, kemudian Sunni Kurdish, ada Kristian, ada Drus, dan fokus pada Drus. Drus ialah satu cabang mazhab Syiah yang sesat. Syiah istiharkan Drus ialah Syiah yang sesat. Sekali lagi, Syiah mengisytiharkan Drus ialah Syiah yang sesat. Kadang-kadang kita terpedaya, Syiah mana ya? Syiah ada banyak. Dan Drus ialah yang menjadi tema dalam perbincangan kita malam ini, insyaAllah. Yang dijadikan alasan oleh Israel untuk mengambil dua kota yang kita sebut tadi, namanya Qunaitirah dan Suwaida. Bumi ini dalam Syria, dan mereka mula ingin mengambil bumi Syria sedikit demi sedikit dengan alasan yang berbagai kita dengar dalam berita yang disiarkan dunia. Satu pasukan untuk kita pilih yang sahih. Mari kita renung malam ini. Ini pemerintah baru yang diketahui oleh Asyara yang menggulingkan pemimpin lama, iaitu Bashar al-Assad,
yang dikatakan sangat zalim. Ini barisan yang bergaya mengambil alih tahun lepas baru beberapa bulan, dan ketika inilah bumi Syria sedang digigit sedikit demi sedikit oleh Israel. Sebelum ini, di bawah pemerintahan Bashar al-Assad, dikatakan bahawa bumi ini sangat zalim, menangkap rakyatnya tanpa sebab, membunuh rakyatnya. Tetapi kita bandingkan dengan sekarang, hampir sama. Apa yang berlaku dulu dan sekarang hampir sama. Inilah yang dibimbangi oleh para ulama kita. Kita bimbang yang lama jatuh, yang baru lebih dahsyat. Tetapi di Malaysia, di sini diberikan pujian. Mari kita lihat dengan adil. Dalam konteks ini, ada dua peristiwa yang berlaku dalam bulan 6 dan 7 ini. Pada 16 Jun, mereka menyerang Israel, menyerang Iran. 16 Julai, sebulan kemudian, dia menyerang Damsyik. Dua-dua ini bukan terpisah. Dua-dua ini mempunyai kisah yang sama. Bersumber kisah yang sama. Di belakang, serangan ini dilakukan oleh negara sama, Israel, dibantu oleh negara besar termasuk Amerika dan dunia. Mereka pilih 16 Jun, 16 Julai. Dan hari ini, apa yang berlaku lah sebahagian daripada peristiwa yang telah berlaku lama. Bahkan sebelum itu ialah peristiwa yang berlaku di Gaza. Peristiwa yang berlaku di Gaza, yang berlaku di Iran dan Damsyik, jangan kita pisahkan. Dia datang daripada sumber yang sama. Kita lihat apa yang berlaku sekarang. Minggu lepas, tiba-tiba Israel menyerang Damsyik, iaitu negara baru yang dipimpin oleh Sharon. Apa yang berlaku ialah beberapa tempat strategik yang telah dilakukan pengeboman, termasuklah headquarters ketenteraan Damascus atau Damsyik, iaitu tempat pemerintahan Al-Shara, telah menjadi target. Selain daripada itu, tempat headquarters military, army headquarters Syria juga telah diserang. Maksudnya tempat-tempat yang strategik. 200 serangan. 200 serangan yang ditumpukan kepada tempat-tempat yang strategik. Termasuklah pejabat yang penting lain, airport dan sebagainya. Apakah matlamat yang dikehendaki oleh Israel? Dan pakatan telah berlaku. Di sini timbul mazhab Druz. Druz ialah satu mazhab yang sekarang sebut tadi, Syiah yang berpakat dengan Israel. Dan mereka lebih setia kepada Israel berbanding dengan Syria sejak zaman-zaman. Tapi kita jangan lupa bahawa Ismailiyah ini orang yang sangat special. Mereka orang berilmu. Bahkan ilmuwan Islam yang terkenal satu masa dulu banyak daripada golongan Ismailiyah. Bahkan orang Iran banyak yang menguasai matematik, fizik, sains, kimia. Bahkan kita lihat kebanyakan saintis Muslim yang kita belajar dalam sejarah, termasuk Al-Khazmi, Al-Tusi, Ibn Sina, mereka bukan daripada Sunni. Mereka daripada sebahagian daripada golongan Ismailiyah, sebahagian daripada Mu'tazilah, bukan daripada Ahli Sunnah Jemaah. Yang kita puji, yang kita sanjung, dia datang daripada Ismailiyah, datang daripada Mu'tazilah. Ahli sains daripada Ahli Sunni sangat sedikit. Yang kita puji melambung itu ialah daripada pula ini. Mereka sangat special. Dan ini ketua mereka, Syekh ini, apabila ada rusuhan di kawasan Druz, kawasan Syria, dan dia duduk berhadapan dengan Bukit Golan. Ingat Bukit Golan ialah kawasan yang dikuasai oleh Israel sekarang. Dia menjadi penduduk asal di situ. Dan apabila berlaku kerusuhan di situ, sebab kaum yang berbanyak tadi, kita lihat di situ ada banyak kaum. Di situ ada Alawiyah. Alawiyah juga satu mazhab Syiah juga. Alawiyah juga satu Syiah juga. Dulu satu mazhab Syiah. Yang di Iran pun satu mazhab lagi. Itu 3. Ada banyak lagi Syiah
yang kita sebut Syiah tu, yang mana kita spesifik ke? Dan yang Alawi pun Syiah bergabung dan kita hidup bersama dengan Sunni, Kristian dan Drus. Drus awal-awal lagi tidak setia kepada Syria. Dia lebih setia kepada Israel. Dan apabila ada urusan, kita jangka urusan ini ditaja oleh Israel. Maka ketua mereka segera menjemput Israel untuk cabut tangan. Ini ketua mereka. Segera datang. Inilah Zaim Drus Israel. Petersal Hatifi Mardas Adolah Israel Netahayu. Difa'an Anizur Suria. Dia menjemput segera datang tolong kami. Sebab kami sekarang diserang oleh kerajaan. Kerajaan telah menyerang kami, segera datang serang kami. Dan Syria dibedil. Pada mulanya berlaku di antara kaum. Tidak jelas kaum manakah yang terlibat, tetapi kematian yang banyak. Maka segera Drus memanggil Israel untuk cabut tangan. Ini juga sebahagian daripada pejuang yang kita tidak kenal pasti. Siapakah mereka? Mereka mendakwa mereka ingin membentuk sebuah negara Islam. Dan mereka juga berjuang kumpulan manakah, tapi dia bukan kumpulan bukan Drus, bukan Syria. Dan mereka juga perjuangkan hak mereka. Mereka ada masing-masing perjuangan. Kita tidak jelas apakah perjuangan mereka. Ada yang mengatakan mereka adalah ditaja oleh Israel dan Amerika untuk melakukan kekacauan di Syria sebab mereka ada agenda. Kemudian terdapat banyak tentera yang tidak dikenali di Syria sekarang. Mereka dalam berbagai wajah. Wajah Asia Tengah. Mereka berjuang masing-masing, ada perjuangan masing-masing, dan apa yang mereka perjuangkan kebanyakan mengatakan kami ingin membentuk sebuah negara Islam yang tulen. Islamic State. Barangkali mereka berkumpulan ISIS. Apa yang berlaku di Swaida ialah kota yang kita sebutkan tadi. Di situlah Drus, kebanyakan orang Drus tinggal di situ. Berlaku kekacauan dan tentera Israel datang untuk membantu kononnya. Tetapi dia datang bom Syria. Coba tengok. Dia kata dia datang untuk membela orang Drus, tetapi dia pergi bom Damsyik. Damsyik tak ada kebenaran dengan orang Drus. Maksudnya mereka berbohong tentang Drus. Mereka hanya menggunakan alasan Drus, tetapi tidak. Di situ katanya 300 terbunuh dan Israel segera datang untuk membantu. Sempadan antara Israel dan juga Syria dibuka. Di Israel ada bangsa Drus juga, kumpulan Drus, dan Drus Israel masuk untuk membantu Drus Syria. Suasana menjadi lebih kalut. Dan Israel bertindak untuk menyelamatkan Drus kononnya. Tetapi mereka pergi bom military base. Mereka pergi bom istana Syawak. Dan mereka turun pada Bukit Golan. Golan asal di bawah Syria. Ketika bangsa Asyad, bumi ini dikawal oleh bangsa bersatu. Sebaik saja Syarak memerintah, maka Golan jatuh ke tangan Israel. Syarak biarkan. Dan mereka menyangka bahawa Syarak dengan Israel ada pakatan. Di sini kita lihat berlakunya genosid sebagaimana yang berlaku di Gaza. Siapa yang lakukan siapa, pada mulanya kita tidak dapat menentukan dengan jelas, sebab mereka mengatakan pemberontakan ingin membela bangsa Asyad, tetapi yang datang daripada kaum-kaum yang banyak, sebahagiannya mendapat upah daripada negara besar supaya melakukan demikian. Inilah yang kompleks yang berlaku di Syria. Maka kerajaan Syria datang untuk menjaga keamanan. Kerajaan Syria, tentera Syria masuk untuk menjaga negaranya terus di Swaida dan dihalang oleh Israel.
kamu sepatutnya keluar. Pertalikan terus berlaku dan kematian yang banyak. Mereka minta supaya tentera Syria keluar segera daripada Sweden untuk supaya peperangan tidak berlaku dengan luas. Ini diminta oleh mereka sendiri. Kita lihat daripada sumber yang berbeza. Dia kata, بزارة حماية الدروس syanat Israel hujuman ala Syria. Dan untuk menjaga Durus, maka Israel melakukan serangan ke atas Syria. Ini kata yang payah untuk kita faham. Yang dia pertahankanlah Durus, dia pergi serang Damsyik. Kemudian berlakulah ishtibak al-Suwaidah al-Afirah. Walakin yakul khabar annahu Israel ada ahdafan ukhra. Sebenarnya bukan itu sebab Israel ada tujuan lain. Tujuan untuk mengambil bumi Syria sedikit demi sedikit, akhirnya bumi Syria akan jatuh sepenuhnya kepada Israel. Itu maksudnya. Jadi siapa syarat? Agennya. Dan kita terpedaya. Kita sangat terpedaya di Malaysia. Kita sangka dia adalah pejuang untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa. Rupa-rupanya mereka sama-sama berpakat untuk menyerahkan Syria kepada Israel. Ini satu semua berita. Tuan-tuan, jangan terima sepenuhnya. Dan kita lihat apakah hujah. Siapakah terus yang mereka ingin protect? Mereka ingin, yang Israel sangat sayang ini. Siapakah terus? Memang terus menyatakan setia mereka pada Israel sejak sekian lama dan datang untuk menjaga terus. Apakah sikap kerajaan baru? Dibincangkan sekarang sungguh-sungguh hebat dunia. Mereka berbincang dan membuat keputusan masing-masing. Terdapat billboard ataupun terdapat spanduk yang mereka ingin hapuskan Asyara. Di Sweden terdapat tanda-tanda mereka tidak berpuas hati dengan jualan ini. Asyara harus dijatuhkan. Siapakah angkara kita belum jelas sebab ini sedang berlaku pertikaian. Tetapi daripada tanda billboard, daripada spanduk-spanduk yang mereka keluarkan ialah Iskot Al-Julani. Al-Julani syarat orang sama. Dan kita jangkakan perkara ini adalah perancangan terus dan Israel. Asalnya ialah Syiah Ismailiyah. Satu kumpulan daripada Syiah. Alawiyin ialah satu daripada Syiah lain. Iaitu Syiah yang lain. Dan yang membuka Universiti Azhar pun Syiah lain. Universiti Azhar dibuka oleh Syiah Fatimi. Jadi kita keliru yang mana satu Syiah. Kita pukul rata di Malaysia. Dan yang terus inilah daripada kumpulan Ismailiyah. Dan mereka bukan mengamalkan Islam sepenuhnya. Mereka ambil Islam tetapi dalam bentuk mereka. Mereka adalah satu cabang daripada spesialis katakan sebagai Ismailiyah. Dan mereka juga banyak amalan bercampur aduk di antara Islam, Kristian, Greek dan lain-lain. Mereka juga percaya kepada pemindahan roh dan sebagainya. Mereka juga baca Quran. Tetapi mereka tidak ada keluar suara. Mereka baca Quran, tak ada suara. Macam kita baca novel. Habis, dah kata. Ini. Ini ajaran Ismailiyah. Kita tengok sekejap. Kenapa dia penting kepada Israel? La yusallu salawatis al-khams fi awqatiha. Dia tidak solat 5 waktu. Kalau solat pun waktu yang lain. Dia tidak terikat. Dan tidak berjalan solat berjemaah. La yaqra'ul al-Quran jahran. Mereka tidak baca Quran macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Mereka baca macam novel. Suara tak keluar. Kemudian
Mereka juga walakinnakum yaqulu innahum yaqra'una al-Quran fi salatihim sirran. Mereka membaca Quran katanya tapi tak dengar. Dia duduk berdiri gitu ya. Wa yasum Ramadan, dia tidak solat Ramadan, tetapi dia tidak puasa bulan Ramadan, tapi dia puasa bulan lain. Maknanya dia bukan Islam. Islam tapi bukan Islam. Wala yahaju baitullah al-haram, dia tidak pergi haji. Itu sebab kita tak jumpa terus di Mekah. Dia pergi haji tempat lain. Dan wala yatabawu az-zakah, dia tidak keluar zakat. Dan dia tidak merayakan Idul Fitri, Idul Adha, tetapi dia merayakan hari raya Nabi Syuaib. Dan dia mengatakan dia adalah pengikut Nabi Idris. Dia mengatakan dia adalah pengikut Nabi Syuaib. Tetapi dia ambil separuh, dia ambil sini separuh, dia cantum, jadilah Ismailiyah. Dan dia terkeluar dari Islam. Dan ini satu bentuk Syiah. Syiah ini, orang Syiah kata, dialah Syiah sesat. Apabila datangnya untuk menjaga keamanan, maka Israel serang bertalu-talu. Termasuklah menyerang kota Damsyik, Suwaidah, dan Qointarah. Apakah yang mereka lakukan? Mereka lakukan di Suwaidah. Suwaidah adalah tempat kawasan yang dikuasai oleh Drus. Dan Drus nyatakan awal-awal lagi mereka bersama dengan Israel. Kemudian di atas dasar Drus, ini ketua mereka, supaya Israel menjaga mereka di kawasan-kawasan berhampiran dengan sempadan dan masuk lebih sedikit ke Syria. Dan sekarang mereka telah kuasai 180 km persegi ke dalam Syria. Kalau bahasa Arab Suria, kalau Inggeris Syria. Dan ini ialah agen mereka untuk mengambil tanah Syria sedikit demi sedikit. Dan apa yang berlaku sebenarnya ialah walakin fi'liyan haqqat Israel ahdafan ukhra. Mereka ada tujuan lain. Fahasbu, dan mengikut satu pengkaji mereka, nama ini, dia mengatakan bahawa nafasat Israel hawali al-faghar ala Syria. Mereka telah mengadakan 1000 serangan ke atas Syria selama ini yang kita tak sangka. Dan mereka telah wahtahlat, dan mereka telah mengambil 180 km persegi. Maksudnya mereka telah ambil sebahagian Syria. Ambil sebahagian. Akhirnya mereka ambil satu Syria. Kemudian Israel menghantar bantuan kepada orang Drus, tidak kepada Gaza. Dan semua orang menghantar bantuan kepada Drus antarabangsa datang. Mereka sangat sayang kepada Drus, tapi mereka tak sayang kepada Gaza. Dan Al-Jolani mengatakan, Al-Jolan, Bukit Golan, lan ta'uda ila Suria abada. Golan telah diambil oleh Israel dan mereka jadikan itu sebagai asas untuk kembangkan lagi bumi Syria. Jadi seburuk-buruk Basar Asya, Golan masih di bawah Syria. Sebaik saja jatuh Basar Asya, satu kawasan yang sangat strategik, Golan, di situ ada bayangan hadis baginda Rasulullah berlaku peperangan terakhir umat Islam. Sebelum kiamat, di kawasan yang berhampiran akan berlaku peperangan yang disebut Rasulullah di kawasan Tabi'. Dia sedikit utara daripada Bukit Golan. Dan Yahudi, Israel ingin benar-benar menguasai Bukit Golan. Ini Bukit Golan, tuan-tuan. Dia ambil sedikit demi sedikit. Mula-mula dia kuasai Bukit Golan. Kemudian fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, dia masuk perlahan-lahan ke Syria. Dan itu matlamat sebenarnya, bukan Drus. Drus tak ada masalah, tak ada di bukan bela. Tapi itulah yang berlaku. Dan sekarang mereka tumpukan di kawasan ini, kawasan Suwaidah dan Qointarah, yang telah menjadi tempat penempaan Drus. Dan sekarang mereka attack di situ. Lepas attack, mereka berdamai. Dan bila berdamai, senyap, dua kawasan mereka dapat, mereka serang buat balik, kemudian kita jangkakan mereka lakukan ini dalam masa 5 tahun. Sebab pemimpin mereka Asyara
diberikan kuasa 5 tahun tanpa ada pemilihan raya. Diberi kuasa selama 5 tahun untuk membina Syria tanpa ada pilihan raya. Maksudnya 5 tahun jangka mereka dapat lakukan satu perkara yang besar pada Syria. Kita lihat mereka berbincang. Sebenarnya tentera mereka yang terhimpit di Gaza, mereka dapat membunuh umat Islam dalam masa 654 hari ini. Tetapi mereka tidak dapat menguasai tentera. Dalam perdamaian ataupun ceasefire, dikehendaki tentera Israel keluar daripada Gaza sepenuhnya, yang tidak diterima oleh Israel. Tetapi sekiranya mereka terpaksa, mereka ingin bawa tentera Israel untuk sebenarnya masuk ke Golan. Itu sebab mereka ingin mendapat Golan sekarang sepenuhnya. Suaidah dan Kota Irah ini harus mereka kuasai untuk membawa tentera mereka ke situ untuk transit sementara apabila mereka adakan perjanjian dengan Hamas dan dalam pembebasan tentera tawanan yang ditawan oleh Hamas, dan tujuan mereka adalah untuk membebaskan tawanan di bawah jagaan Hamas. Tuan-tuan semati, di antara Syria dengan Israel, mereka ada pagar. Sebagaimana mereka lakukan tembok di kalangan di antara Palestin dan Israel. Sekarang diroboh. Dan terus daripada Israel masuk berduyuk untuk membantu saudara mereka di Syria. Apa yang berlaku ialah amalkan segera. Kita mesti berdamai sekarang. Tanah dah dapat, kita berdamai sekarang. 2 kawasan mereka dapati dan kita berdamai dan dianjurkan perdamaian, maka peperangan diberhentikan serta-merta. Amerika memerintah supaya diberhentikan peperangan ini. Peperangan saudara ini harus ditamatkan. Ya, kami berhenti. Maka Al-Syara mengistilahkan ada Al-Syara yuktolin waqfan syamilan itu anar Pisria. Piswaidah. Dan kereta senjata berlaku serta-merta di Suaidah. Tidak ada peperangan. Dan apakah yang berlaku selepas itu? Tentera Syria keluar daripada bumi mereka sendiri. Tentera Syria paksa keluar daripada bumi mereka sendiri. Maksudnya Syria tak ada kuasa dalam bumi mereka sendiri. Mereka diminta oleh mereka keluar daripada Suaidah. Tengok betapa naifnya umat Islam di Syria. Dan apa yang kita lihat, yang merasakan mereka menang, kaum yang memberontak mengangkat bendera Israel. Ini tak termasuk orang terus. Yang lain. Itu sebab kita jangkakan yang pemberontak yang banyak ini, mereka diupah oleh Israel. Sebab apabila keluarnya tentera Syria, mereka mengangkat bendera Israel. Ini berita-berita yang tidak resmi. Saya tidak ambil berita resmi daripada CNN. Dan perbincangan dilakukan, maka tentera Syria dikeluarkan daripada kawasan pertikaian. Maka apakah motif yang berlaku? Apakah sikap Syara? Nampaknya dia tidak aktif, tidak agresif. Hanya melihat seolah-olah tidak menjadi minat dia. Kemudian statement dia dikeluarkan semua condemn. Betul, kita condemn. Kerajaan Syria condemn apa yang berlaku di sana. Apa yang dilakukan Israel terhadap Suaidah, semuanya mendapat kecaman dunia. Daripada Syria sendiri, bahkan Hamas juga mengatakan kami melana ataupun kami kecam tentang peristiwa tersebut. Kami tidak harap tidak akan berlaku lagi. Demikian juga Iran mengatakan ini satu perkara yang besar berlaku. Perkara pencerobohan sebuah negara ke atas negara lain adalah satu perkara yang besar, mengganggu keamanan serantau. Dan apakah yang berlaku sebenarnya? Jolani, aftermath of Curtain America and Israel, this is how his presidential palace. Dan cuba tengok bagaimanakah setakat ilmu ini. Jolani begitu mesra dengan Israel, melakukan apa saja kehendak Israel, dan istana dia
dibom oleh Israel. Maksudnya, apa yang mereka bincang selama ini telah seolah-olah tidak dihormati oleh Israel sama sekali. Dan itulah yang kita sebut Turki ialah yang di belakang Al-Jolani. Turki di belakang Jolani juga tidak dapat lakukan apa-apa pada Israel. Apa yang berlaku lah, mereka mengeluarkan statement bersama antara Turki, Saudi dan Qatar mengeluarkan satu statement bahawa kami kecam tentang peristiwa itu. Harap peristiwa itu tidak berlaku lagi. Dan kita lupa sekejap apa yang berlaku di Gaza. Apa yang sebenar berlaku? Kali ini dirancang. Dirancang oleh Asyara dan Israel. Tuan-tuan kena tipu. 3 kali mesyuarat di antara Jolani dan Israel untuk serangan tersebut. Inilah yang dilaporkan oleh berita Israel. Israel mengatakan, ini ialah perancangan kami dengan syarat untuk mengambil bumi Syria sedikit demi sedikit, dan syarat harus memberikan ruang untuk kami mengambil dengan cara yang sangat-sangat halus, supaya umat Islam tidak dapat melihat dengan jelas. Dan itulah yang mereka lakukan. Sudah ada 3 perjalanan Al-Muhadatsat Syariah baina al-Mas'uli Al-Jolani wal Musailin Israeliyin di Abu Dhabi. Mereka mesyuarat di Abu Dhabi serangan tersebut. Dan itulah sebenarnya dunia ditipu. Yang masalah terkena ialah rakyat Syria. Dan bukan berlaku di tempat lain, tetapi yang menderita adalah rakyat Syria selepas daripada Bashar Assad di bawah syarat mereka jangka ke syarat memberikan keamanan, tetapi rupa-rupanya syarat berpakat dengan Israel. Dan inilah yang disebut oleh para ulama kita. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahawa ketika dia sebelum dibunuh, dia adalah antara ulama yang menyokong Bashar Assad. Dia mengatakan, saya orang Syria, saya tahu keadaan di Syria. Kita tahu bahawa Bashar Assad adalah orang yang zalim. Tetapi saya bimbang yang menggantikan Bashar Assad lebih zalim. Dan oleh sebab itu berdasar kepada Akhafadurain, saya sokong Bashar Assad. Itu disebut oleh pengarang Fiqh Sirah, Syekh Ramadan Al-Buti, ulama besar kita, Sunni. Dan buku Fiqh Sirah kita masih baca sampai sekarang. Dia adalah buku yang terbaik dalam sirah bagi saya, yang saya baca sejak muda sampai sekarang. Dan dia mengatakan bahawa saya bimbang takut yang datang menggantikan Bashar Assad lebih dahsyat melakukan pembunuhan. Dan sekarang bayangan sudah dapat kita lihat. Apa yang disebut oleh Ramadan Al-Buti hampir tepat. Dan inilah yang sedang berlaku. Kawasan-kawasan yang dipertikaikan, Syria bukan macam negara lain, masing-masing ada pengaruh. Ada sebahagiannya di bawah pengaruh Kurdish, ada sebahagian di bawah Turki, ada sebahagian bawah pengaruh Drus dan sebagainya. Ini ialah suasana yang dapat kita saksikan. Kita kembali ke sejarah penjatuhan Bashar Assad. Bashar Assad jatuh dalam masa 11 hari. Sebuah kerajaan jatuh kepada pemberontak dalam 11 hari. Tak boleh fikir orang modern ini. Sebuah kerajaan umpama Indonesia, ada pemberontak datang, jatuhkan kerajaan Indonesia dalam 11 hari. Tak pernah sabar. Tetapi berlaku di Syria. Tentu ada orang belakang. Tentu di belakang ada kuasa besar yang memainkan peranan. Tak mungkin pemberontak dapat mengalahkan sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan mempunyai segala ejen ataupun ketenteraan dan sebagainya. Tetapi jatuh. Bashar Assad jatuh 11 hari. Dan apakah yang berlaku untuk kita fahami apa berlaku di Suedak, bisa kita fahami apa berlaku di sini. Dan Syekh Al-Zahar mengatakan, hazara min itahziyah al-sahaniyah wal istighlal ma ta'muru bihi as-Surya lisatwi ala ardiha wa muqadaratiha. Dia memberi peringatan,
Jangan tuan-tuan gembira dengan jatuhnya Bashar al-Assad. Sama suara dengan Syekh Ramadan Al-Buti, ulama besar kita. Suaranya sama. Tuan-tuan jangan gembira sebab saya bimbang yang berlaku lepas ini lebih dahsyat. Yang berlaku lepas ini lebih dahsyat. Saya bimbang ada campur tangan dan orang lain akan ambil peluang Al-Sahaniyah dan Israel akan ambil, Zionis ambil peluang untuk suasana tersebut. Ini diperingatkan oleh Syekh Azhar. Siapa Al-Jawlani? Al-Jawlani majhul an-nasab. Tak boleh tahu daripada mana datang. Tiba-tiba jadi pemimpin. Tak tahu dia siapa dia. Ayah dia tak tahu. Mak dia tak tahu. Tetapi di belakang nama dia Al-Jawlani. Maksudnya orang Bukit Golan. Golan telah jatuh ke tangan Israel. Takkan dia mengaku dia orang Golan. Okey, saya tukar nama saya jadi Ahmad Syarah. Sebab kalau nama Jawlani, maksudnya dia menghina dirinya sebab kampungnya telah diambil oleh Israel. Tukar, saya sekarang bukan lagi Jawlani, tapi nama saya Asyarah. Tetapi akhbar masih panggil Jawlani. Dan ketika dia menang, dia mengumumkan kemenangannya di Masjid Damsyik. Masjid yang besar berlaku akan datang dan Nabi Isa bakal muncul di sini. Di masjid yang sangat bersejarah, yang bakal mencetak sejarah akhir umat Islam ini, dia telah berucap dengan ucapan yang indah. Kini ingin bersatu dan buang kekerahan, kezaliman, dan kita satukan semua rakyat Syria. Mula-mula sekali kita hapuskan Saki-Baki Assad. Tujuan kita ialah untuk menghapuskan Saki-Baki Assad. Dan kita inginkan kedamaian. Kita tidak ingin lagi persekatan yang berlaku. Dan dia berucap dalam masjid. Dia tunjukkan imej Islam yang indah. Seluruh dunia Islam memberi sokongan, termasuklah ustaz-ustaz di Malaysia. Hampir semua ustaz Malaysia, termasuk profesor kita, memberi harapan yang besar kepada Al-Jawlani sebab dia bermula di masjid. Dan mengisytiharkan kemerdekaan Syria, sekolah tahfiz dibuka kembali, dan dia tak bersalam dengan wanita, dan orang pun kagum. Pemberita tanya dia, Tuan, sekiranya Tuan menjadi presiden yang kekal di Syria, apakah Tuan akan mengangkat arak? Oh, arak. Arak, saya tak boleh kata apa-apa. Sebab walaupun saya presiden, ini kena tengok perlembagaan. Dia ragu-ragu tentang arak. Yang Islam jelas haramkan. Islam jelas haramkan. Dia masih ragu-ragu. Saya tidak berhak menentukannya. Halal haram arak saya tidak berhak. Sebab itu negara yang akan tentukan. Sedangkan dia presiden. Di sini orang mula curiga. Kenapakah begitu cepat jatuh Assad dalam masa berbelasan hari? Ini dikaji seluruh dunia. Pakar kajian tentera mengkaji apakah yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya dirancang. Rancang yang terlibat ialah Rusia, US, Israel, Turki sekurang-kurangnya. 4 badan berpakat untuk memberi ruang Syria kepada Asyara. Ini sebenarnya. Apa yang berlaku ialah Ukraine. Ukraine telah kalah. Di Ukraine menentang Rusia, dunia terbagi dua. Di Ukraine disokong oleh Amerika, NATO dan Kesatuan Eropah. Menentang Rusia yang disokong oleh China dan Iran. Akhirnya kalahlah NATO, Amerika dan Eropah di Ukraine. Maka untuk mengambil, untuk membina, untuk masalah Syria, mereka ada kesepakatan yang sembunyi antara Rusia dengan Amerika. Pakatan sebelum Trump menjadi presiden. Dalam kempen Trump mengatakan sekiranya saya menang, maka Ukraine akan damai. Kita akan berhenti peperangan di Ukraine. Dan demikian juga di Syria. Kita jadikan sebuah negara yang aman.
Rupa-rupanya dia tukar. Syria di bawah pengaruh Rusia serah pada mereka, dan Amerika serah Ukraine kepada Rusia. Permainan antarabangsa. Akhirnya Rusia mendapat Ukraine sepenuhnya, dan Amerika mendapat sepenuhnya Syria. Tukar sungguh sama suka. Tapi jangan Amerika, orang Arab akan marah, orang Islam akan marah. Kita bagi Turki dulu. Turki lah depan, kita di belakang. Maka Turki bangun bergaya. 3 mempunyai pakatan. Turki, Syara, dan Israel. Apa yang disebut dalam peristiwa kemenangan Asyara, Ijtima' Syria fi Baku, Asimat Azerbaijan, Al-Halif Al-Qawil Israel baina wafdi Suri wafdi Israeli bibarakah Turkiyah. 3 bincang di Azerbaijan, Turki, Israel dan Syara. Bagaimanakah untuk mengambil Syria? Kita serah pada Syara. Syara ialah atom kita. Di belakang ialah Israel. Tapi jangan nampak Israel, bagi Turki dulu. Syria deal ketika masih lagi, sebelum terang lagi. Dan kita gerum Syara sebagai pemimpin Islam yang bermula di masjid, untuk dapat sokongan seluruh dunia Islam. Tepat sebagaimana yang kita jangka. Itulah seluruh ustaz kita di Malaysia menyokongnya. Seluruh profesor kita menyokongnya. Dan Syria Deal inilah yang sebenarnya tersembunyi. Kemudian Amerika memberi peranan kepada Turki. Rupa-rupanya Turki agen Amerika dan Israel. Di Malaysia, orang Abi mengatakan pejuang Islam. Kena tipu lagi. Dan apa yang akan dilakukan oleh Turki di Syria telah lengkap. Cuma jalankan. Kata Trump yang belum menang lagi. Ketika itu dia dalam pertandingan untuk menjadi presiden yang kali kedua. Turki is the key player. Masa depan Syria ditentukan oleh Turki. Turki orang yang baik, kata Trump. Perompak puji kita. Ingat, perompak tidak akan puji polis. Perompak akan puji perompak juga. Ingat, kalau perompak puji, kita kena waspada. Sekarang, Amerika puji Erdogan setingginya. Sebab kita bagi peluang kepada Turki untuk melaksanakan keamanan, pembangunan di Syria. Ya. Dan Menteri Luar Turki disegera diutus bertemu dengan Syara untuk perbincangan pemerintahan seterusnya. Pembentukan kabinet dan sebagainya ditentukan oleh Turki. Turki ada cita-cita besar. Apa dia cita-cita? Dan cita-cita kita juga, yaitu untuk membentuk Turki menjadi Osmaniyah kembali. Kita sokong. Benar. Osmaniyah yang telah dirobekkan oleh Barat, sebenarnya Zionis juga bertanggungjawab, dan Erdogan punya cita-cita besar untuk kembali kepada Osmaniyah yang besar. Osmaniyah ketika agungnya memerintah 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropah. Sekurang-kurangnya kalau kembali Osmaniyah, Turki kepada kurun yang ke-19 sudah mencukupi, yaitu menguasai daripada kawasan yang merah ini termasuk Iraq. Itu sudah mencukupi bagi Turki. Dan itulah yang dijanjikan. Jadi Turki pandai-pandailah untuk mendapatkan bumi ini, tetapi rupanya bagi pihak Israel. Satu lagi bagi Turki dan Qatar juga yang ada peranan, kita akan buat satu saluran gas daripada Qatar ke Eropah, dan Turki menjadi orang penting. Pipe gas ini akan melalui Syria. Oleh sebab itu Syria mesti diletakkan di bawah penguasaan Turki dan akan sampai ke Eropah
dan ini akan mengurangkan monopoli Rusia terhadap minyak Eropah. Sebab selama ini Rusia monopoli minyak. Sekarang inilah tugas Turki, ialah membina pipe daripada Qatar ke Eropah melalui Syria dan Turki. Dan sekarang Turki sudah ada pipe gas daripada Azerbaijan ke Turki, Israel. Yang membekalkan minyak Israel ialah Turki. Boleh main lagi. Ini ialah untuk mengalahkan Rusia. Rusia menguasai seluruh pipe di Eropah. Itu sebab Eropah tak boleh lawan Rusia dalam peperangan Ukraine. Sebab Rusia tutup gas dan seluruh Eropah menggigil kesejukan. Sebab seluruh Eropah bergantung pada gas Rusia. Sekarang untuk mengelak ini berlaku lagi tahun ini, kita bina pipe yang baru dan kita bagi tugas pada Turki. Kemudian Golan diambil oleh Israel. Syarat masuk ke Damsyik, Israel masuk Golan. Golan dikuasai sepenuhnya oleh Israel, kami tak akan keluar lagi. Dan kami minta yang selebihnya sedikit demi sedikit, termasuklah Soeda, termasuklah Quneitra. Dan Mount Hermon atau Gunung Hermon ini ialah strategi telah ditawan oleh Israel. Israel mendapat keuntungan banyak daripada pemerintahan Syara, tidak ketika Bashar Assad. Bashar Assad, seburuk-buruk Bashar Assad, ini tidak boleh berlaku. Dan Bukit Golan diluaskan sedikit demi sedikit ke sebelah timur untuk menguasai sebahagian besar daripada kawasan yang sedang dipertikaikan sekarang. Yang tepat berlaku rusuhan ini ialah kawasan yang dirancang untuk diambil zon 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan 5 tahun kemudian barangkali separuh Syria akan berada di bawah Israel. Perancangan Israel expanding buffer zone in southern Syria. Dan inilah kawasan yang menjadi buffer zone yang akan di-annex kepada Israel Raya. Dan dia bakal menjadi Israel buffer zone. Perancangannya sangat teliti. Ini akan dilaksanakan oleh Turki. Siapa Turki? Tuan-tuan yang hormati, Turki disebut oleh Iran, Syria must stand up to Israel aggression. Syria mesti bangkit menentang Israel kalau benar anda negara yang merdeka. Dan Ajulani mesti pertahankan bumi kalau kamu benar-benar negara merdeka. Dan nampaknya Asyara membiarkan buminya dirampas sedikit demi sedikit. Atas kurang-kurangnya negaranya, sedikit demi sedikit bila datang Israel suruh dia keluar daripada Suaidat, dia pun keluar. Dan kita jangkakan sebahagian dapat dikuasai oleh Druze bagi pihak Israel. Yang penting, Syria jadi tapak baru untuk serangan atas Iran. Itu poin yang besar. Syria harus dikuasai oleh Israel untuk menjadi tapak serangan ke atas Iran. Iran mesti dihapuskan. Dan sekarang, serangan dilakukan daripada banyak arah, daripada Israel, melalui laut langit Syria. Daripada Qatar, juga ke arah Iran, rupanya Qatar juga bersama dengan Israel. Dan sekarang, apabila dikuasai sepenuhnya Syria, maka Syria akan jadi tapak baru. Iran akan dikalahkan. Apa yang berlaku Al-Jaysh Israeli, ia ada hulu Rif Damsyik. Mereka bukan sahaja berada di Suaidat, mereka masuk ke kawasan-kawasan perkampungan ataupun kawasan pinggir kota Damsyik, wal Jolani Mukhtabi. Tuan-tuan semati, inilah yang disebut oleh pengkaji walakin fi'liyan haqqaqat Israel adafan ukhra. Mereka ada tujuan yang berlain. Mereka ingin mengambil bumi Syria sedikit demi sedikit, dan dalam peristiwa lepas mereka kuasai 180 km persegi.
Sekali serangan dapat 180 km persegi, sedikit-sedikit 5 tahun kita jangka separuh Syria akan bertangkap tangan. Dan dia telah memberi galakkan dan memberitahu datang segera. Israel datang kuasai sebab kami dizalimi. Kuasai kawasan bukit pula. Kawasan gunung yang sangat strategik, maka harus dikuasai Israel untuk selamatkan kami, kata orang terus. Netanyahu mengatakan awal Julan sanazur juz'an min Israel. Secara resminya Golan menjadi daerah Israel. Inilah yang matlamat yang sebenarnya. Golan menjadi sebahagian daripada Israel. Dan orang terus sangat gembira dengan berita ini. Mereka mengalu-alukan kedatangan Israel ke Syria. Satu lagi. Untuk berkawan dengan Israel, Syria dapat mengambil Tel Aviv, Syria dapat mengambil Damsyik, menjatuhkan Bashar al-Assad, ada bayaran. Bayaran ialah iktiraf Israel. Dan Bukit Golan ialah maharnya. Untuk menjadi presiden Syria, serahkan Bukit Golan pada kami. Itu sebab Bukit Golan dapat percuma. Syarat awal sebelum dilantik jadi menjatuhkan Assad lagi, maka ini syarat tatbiq ataupun normalisasi, maka siadat Israel al-Julan ini syarat untuk dilantik menjadi presiden. Yang melantik ialah Israel. Haza huwa syartun, haza wajibun ala syarat, dan huwa ibnuhum hum, dan dia adalah syarat dalam perjanjian asal untuk menjatuhkan Bashar al-Assad. Rupa-rupanya mainan yang sangat licik. Oleh sebab itu, tujuan ialah untuk kuasai sepenuhnya Syria. Tujuan untuk kuasai sepenuhnya Syria, dan that's how it's done. Sekarang ada tajuk yang sangat popular jadi bincang, that's how it's done. Bukan itu saja. Al-Julani wa Israel yas'adan bi muhajamah Lebanon wal muqawamah hunaka. Sekarang Julani bersama dengan Israel akan kuasai Lebanon. Ini berita yang tidak resmi, tuan-tuan. Barangkali tidak benar. Saya harap saya salah. Tapi kalau saya benar, naya. Dan oleh sebab itu, diulang berkali-kali bahawa Golan ialah mas kahwin, mahal untuk lantikan Al-Julani sebagai presiden. Dan inilah syarat tatbiq. Untuk berkawan dengan Israel, mesti bayar. Kita teringat di sekolah dulu, nak kawan dengan gangster sekolah tu, kena bayar duit sehari RM1. Sama. Dilakukan negara besar, kadang negara kecil. Nak kawan dengan dia, Julani nak kawan, kena bayar. Bayarlah Bukit Golan. Bukan main-main. Dan ini sudah dilakukan oleh negara Arab. Abraham Accord ini telah dilaksanakan oleh seluruh negara Arab. Daripada Morocco sampailah kepada Qatar. Ataupun terhadap UAE. Sekarang ahli baru ialah Syria. Maka untuk menjadi ahli keluarga Abraham Accord ataupun agama baru Ibrahimiyah, maka inilah mahalnya, ialah bumi isteri. Semua ini tidak resmi, tuan-tuan. Oleh sebab itu, apa yang disebut di sini ialah untuk open to peace Israel, maka Bukit Golan menjadi bayaran. Bukan itu saja. Dan kami akan tarik sekatan ekonomi kata Syria apabila anda penuhi tersebut. Ini ditentukan oleh Israel, bukan Amerika. Di Malaysia dikatakan Amerika yang angkat ekonomi Syria. Sebenarnya Amerika lakukan di atas kehendak Israel. Dan
sebagai bayaran mahar kedua ialah recognize Israel. Iktiraf Israel. Iktiraf Israel itu sebagai mahar yang kedua. Dan itulah yang dilakukan oleh Julani. Julani memberikan janji kepada Trump bila Trump datang ke Saudi, ya, saya akan iktiraf, dikeluarkan semua berita dunia. Pada kali Malaysia tak keluar. Sebab Ustaz Malaysia banyak puji. Dan tuan-tuan yang semati, apa yang berlaku di sini ialah semakin banyak bumi akan jatuh. Bumi Syria akan banyak jatuh dalam banyak peristiwa akan datang. Kita jangkakan. Inilah yang disebut berita yang tidak resmi bahawa Suaidah yang saya sebutkan tadi dan Punaitirah telah diserahkan kepada Israel. Sebab di situ ada sumber air. Asalnya alladzi dabahu al-Julani muqabil al-muwafaqah al-Israel fi sultah ba'a Syria wa sya'biha. Ba'a Syria wa sya'baha. Dan tuan-tuan, dua kawasan yang kita sebut tadi ada sumber air. Air yang digunakan oleh Syria 80% datang daripada dua tempat ini, iaitu Suaidah dan Qutairah. Sekarang dikuasai Israel. Di mana Syria dapat? Inilah perkara yang tak diketahui oleh orang Syria sendiri. Dan tuan-tuan yang semati, ada satu lagi. Kurdish. Kita jangkakan Kurdish akan menjadikan faktor kedua untuk Israel untuk mendapatkan seluruh kawasan Syria. Sekarang mereka menggunakan Drus, mereka dapat 1/4 barangkali. Barangkali 1/3 Syria mereka dapat dengan nama Drus. Tetapi dengan nama Kurdish, barangkali mereka akan dapat seluruh Syria. Siapa Kurdish? Kurdish sedang membina sebuah negara mereka. Sebuah negara Kurdish merdeka. Siapa Kurdish? Kurdish ialah pejuang-pejuang yang hebat, tuan-tuan. Ketika Osmaniyah, Kurdish ini ialah bangsa yang sangat istimewa. Mereka bersama dengan tentera Osmaniyah membuka kawasan-kawasan di seluruh dunia. Dan ingat, yang membuka Al-Qudus ialah saudara Al-Ayyubi, orang Kurdish. Orang Kurdish ini terkenal dalam sejarah Islam. Tetapi bila jatuh Osmaniyah, Turki dapat negeri, Kurdish tak dapat apa-apa. Sekarang mereka tak ada negara. Mereka duduk di seluruh tempat kawasan Turki, Libya ataupun Syria, Iraq, Iran. Mereka berada di situ. Mereka berharap mereka dapat sebuah negara. Dan mereka ada bendera. Bendera mereka dan ramai di Malaysia. Di Malaysia ramai orang Kurdish, di UAE. Mereka tak sebut mereka orang Syria, mereka sebut mereka Turki. I'm Kurdish from Kurdistan. Dia perkenalkan I'm from Kurdistan. Kurdistan tak diiktiraf oleh dunia, tetapi bagi mereka ialah bumi yang sah bagi mereka. Dan Israel membahagi Syria kepada 5 kawasan. Satu untuk Alawiyin, iaitu yang Syiah dipimpin oleh Bashar al-Assad yang lepas rakyat Syria. Yang kedua untuk Wahabi, Salafi. Yang ketiga untuk Drus. Keempat untuk Kurdish. Dan satu untuk Pedro. Ada 5 kawasan. Kemudian Kurdish diberikan satu kawasan oleh Israel hanya untuk menyentuh hati Turki. Sebab Turki ingin menghapuskan Kurdish. Cita-cita Turki ialah untuk hapuskan Kurdish sepenuhnya. Untuk membina Osmaniyah yang besar tanpa Kurdish. Tetapi Amerika, Yahudi tahu perkara ini dan dia sengaja membentuk sebuah kawasan Kurdish walaupun tidak established lagi. Dan ini menyebabkan Turki sangat marah. Mereka berjanji lain, tetapi bila sudah menang, jatuh Assad, maka Turki ditipu. 2 hari lepas, Recep Erdogan mengamuk sebab kena tipu. Kita pesan lama dah pakcik, kalau jangan dengan musuh Islam. Kalau kita bersama musuh Islam, lambat atau cepat kita akan ditipu. Dia mengatakan bahawa
kenapalah kawasan Uni Syariah ni benarkan untuk dibahagi Syria. Kita tak bagi sebab kita ingin satu kesatuan. Syarat mengatakan kita ingin satu kesatuan. Tak boleh rupa-rupanya bila bagi Turki tak dapat apa-apa. Tak ada apa-apa. Turki tak dapat apa-apa. Mana tak marah. Kita lakukan segala-gala dan kita tak dapat apa-apa. Dan Syria hari ini, tuan-tuan, Turki pula telah membataskan, telah membubarkan parti PKK. Parti PKK adalah Kurdish people. Dibubarkan demi untuk kesatuan. Tiba-tiba Kurdish timbul kembali dalam pembahagian Syria. Maka mengamuklah hari ini. Mengamuk, sungguh-sungguh mengamuk. Berita di Turki mengamuk pakcik ini tak pernah lagi kita tengok dia mengamuk seperti ini. Betul-betul mengamuk hari ini. Dan kita lawan Israel. Akhir sekali baru nak lawan Israel. Gaza telah hampir hancur baru nak lawan Israel, tuan-tuan. Rupa-rupanya pakcik ini lebih sayang Syria daripada Palestin, daripada Gaza sendiri. Itulah nilai dia. Dan ini berita semua yang saya petik ini, berita kemarahan Turki terhadap Yahudi. Kawan baiknya. Yang dia berkhidmat selama ini. Sebab tanpa Turki, Israel telah lama mati. Minyak dapat bakalan daripada Turki. Dan dalam parlimen semalam, bila pakcik mengamuk dalam parlimen dia di Turki, pembakang bangun. Tuan-tuan baca apa pembakang tulis. Pembakang sebut, kamu baru sekarang nak lawan Israel ya, pakcik. Sedangkan kitalah yang hantar ke drone ke Ukraine, ke Azerbaijan, tetapi tak pernah hantar apa pun kepada Palestin. Tuan mengamuk pada Israel, tetapi Tuan tak pernah beri sumbangan kepada Palestin. Kata bukan kita, ahli parlimen Turki mengatakan. Sepatutnya tentera Turki yang besar ini gunakan untuk membela Gaza. Tapi Tuan tidak lakukan ini. Bahkan Tuan lakukan sebaliknya. Memberikan minyak pada Israel, melatih pilot Israel di Konya di mana tuan-tuan? Turki. Rupa-rupanya Turki yang latih pilot Israel. Dan Tuan yang berikan makanan pada Israel melalui Alanya. Dan Tuan mengatakan minyak daripada Iskandar. Tuan cakap setengah apa hari ni? Tuan baru nak lawan Israel, sedangkan Tuanlah yang memelihara Israel. Bukan saya kata, tapi ahli parlimen dia sendiri. Berita ini tak keluar di sini ya. Tak keluar. Tak keluar sini. Dia tapis kat kita, tak keluar. Sebab kita penyokong Pak Cik Radin. Kita penyokong habis. 3 tahun lepas, saya sebut hampir sama seperti ini, satu masjid besar. Masjid itu tak panggil saya 3 tahun. Lepas dia tahu berita ini, dia panggil saya pula. Ni hari Ahad depan dia panggil lagi. Kali dia dah tahu berita. Lambat. Orang Malaysia lagi lambat. Hari ini, barulah pakcik sebut Israel negara teroris. Kita dengar hari ini bahawa dah orang Palestin dah habis, dah mati. Baru dia istihar. Lambat pakcik. Alhamdulillah pakcik istihar. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada bayangan di hujung terowong. Dan dia masih lagi berita dia. Banyak berita dia hari ini. Banyak berita dalam medsos. Banyak marahan pakcik. Dan pakcik mengatakan bahawa Israel menggunakan terus. Betul lah pakcik. Saya cakap itu juga. Israel ni bukan nak sayang terus, tapi dia guna untuk hancurkan kita. Betul pakcik. Baru saya setuju dengan dia. Dan apa yang berlaku ialah Turki mencadangkan istilah perang kata Israel. Benar atau tidak? Saya tak percaya. Kalau Turki istilakan perang kata Israel, saya tak percaya. Kawan baik. Tetapi hari ini mereka ingin menyediakan tentera untuk dihantar ke Syria. Ini disebut dalam parlimen mereka. Benar atau tidak? Saya tak tahu. Tapi saya rasa tidak betul. Al-an
Duhul Ajish Turki rasmiyan pi Syria ila Syria. Hari ini telah masuk tentera Turki ke Syria. Berita tak resmi ni. Sama ada benar atau tidak, kena cek. Berita ini semalam. Turki benar-benar ingin lawan Israel, tapi pacik lewat orang protes dah mati habis. Berita petang tadi bahawa Turki dan syarat harus dihapuskan oleh Israel, maka kita semakin kuat berita ini. Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahawa syarat tidak boleh dipercayai. Syarat ialah ejen Turki dan Turki ialah ejen Israel. Dan berita yang sama daripada menteri lain mengatakan bahawa selagi ada syarat tidak aman Syria, maksudnya hapuskan asyarah. Tugas dia telah selesai. Tugas syarat di sisi Israel telah selesai. Hapuskan. Kita angkat yang lain. Dan Asyabu yurid Iskot Al-Julani. Itu yang berlaku di Sweden. Spanduk telah dinaikkan. Spanduk dinaikkan untuk hapuskan Julani. Ini semua berita-berita yang tidak resmi. Dan tuan-tuan yang semati, orang Amerika sendiri peras dengan Israel sebab dia lebih cepat bertindak daripada Amerika sendiri. Sebelum Amerika beri kebenaran, dia telah bertindak. Termasuk menyerang Israel tanpa kebenaran Amerika. Sebab mereka sangat eager untuk mengambil Syria secepat mungkin. Amerika ada juga sedikit diplomasi. Tetapi inilah yang menyebabkan konflik berlaku dalaman. Apa yang berlaku ialah kerajaan Netanyahu hampir jatuh. Koalisi mereka sedang ingin menarik diri daripada kerajaan dan sekiranya semua tarik diri, jatuhlah esok. Itu sebab antaranya. Dan satu lagi ialah kematian tentera Yahudi di tangan Iran sangat ramai. Inilah sebabnya untuk mengalih rakyat mereka sendiri, dia serang Syria untuk lari daripada masalah dalam negeri. Dan di Gaza, kepimpinan baru Hamas telah bangkit yang menggantikan Yahya Sinwar ialah seorang pemuda yang sangat agresif. Dan lawan mereka masuk ke dalam kata kebal sekarang. Mereka menghancurkan kata kebal yang masuk ke Gaza. Dan ini menyebabkan ketakutan daripada tentera Israel sendiri. Tentera Israel tak ingin menggunakan kata kebal lagi. Sebab mereka dibunuh dalam kata kebal mereka sendiri. Dalam satu hadis, Yujannadu an-nas ajnadan. Satu masa manusia akan menyediakan pasukan tentera Rasulullah. Dan Jundun bil Yaman, satu pasukan di Yaman, maksudnya akhir zaman peperangan akan berlaku di Yaman, sebagaimana saksikan barangkali. Wajudun bil Syam, satu lagi pasukan akan dihantar ke Syam. Wajudun bil Masyriq, satu pasukan ke timur. Wajudun bil Maghrib, satu pasukan ke Maghrib. Pakarujun ya Sultan akhirnya ini fatan syabat pelali adok hazalik bayi zalika tamurni. Barangkali kalau usia saya sampai ketika zaman tersebut, zaman akhir zaman, ke manakah baginda Rasulullah minta saya pergi berjuang? Alaika bisyam, kamu pergi ke Syam berjuangan. Maksudnya Syam adalah pertahanan kita terakhir. Dan apakah yang akan berlaku di Syria ini? Kita lihat selain pada apa yang berlaku di Syria, tuan-tuan, tengok jangan lupa apa yang berlaku di Gaza. Sudah masuk 654 hari ini. Mereka kelaparan. Kematian sudah banyak, 50,000 lebih. Gambar sebelah kanan sangat menyayati. Tentera Israel temui 2-3 orang kanak-kanak kecil tanpa ibu sebab ibu sudah mati. Mereka gali lubang dan timbul hidup-hidup. Dan suara keluar, ya mama, 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 sapa dia, ditimbus dengan tanah. Lebih dahsyat dari Firaun.
Sedih tuan-tuan. Ini video. Mereka rakamkan. Tak sanggup saya keluarkan suara itu. Dengan suara tu sangat. Bila ditimbul sikit-sikit. Sikit-sikit. Saya habis. Kanak-kanak 2 orang. Anak Palestin. Dan ini ialah gambar AI. Menyatakan betapa kelaparan yang dialami oleh Gaza. Anjing juga kelaparan, bukan saja manusia. Dan apa yang berlaku ialah di manakah negara Islam? Di manakah Mesir? Mesir bukan saja tidak benarkan makanan masuk, tetapi bila makanan masuk mengikut terowong yang rahsia, terowong dihancurkan oleh Mesir. Sangat menyedihkan. Mesir membuka ruang untuk orang Israel masuk ke Sinai, tetapi tidak benarkan orang Gaza masuk ke Sinai. Itu Mesir. Sedih. Ditulis oleh dalam YouTube, dalam Facebook. Saya petik pada Facebook kawan ini. Saya Mesir menghancurkan segala jalan makanan ke Gaza. Dan Saudi menghantar makanan ke Israel, tidak ke Gaza. Sebab pelabuhan tidak boleh masuk kapal ke Israel, tidak masuk lagi sebab dia sekat oleh Yaman. Dan ini cuma cukup menyayati Saudi seolah tidak ada apa yang berlaku di Gaza. Mereka sedang berpesta di Jeddah. Kelak malam dibuka di Jeddah, di Riyadh, di seluruh Saudi. Seolah tak ada kena-mengena dengan masyarakat Islam. Al-Haramain yang menjadi jantung Islam, jangankan mereka simpati pakai simbol yang ada plastik kena tangkap di muka begini. Dan Iran juga sedang keserangan. Sebagaimana Gaza keserangan menentang Israel yang dibantu oleh dunia, demikianlah Iran keserangan menentang Israel dibantu oleh seluruh dunia. Jangan lupa Iran memberi amaran pada negara umat Islam, sekiranya kamu bersama dengan musuh, kamu juga musuh kami. Kami akan hancurkan musuh kami, Israel, dan mereka yang associate dengan Israel. Diberi amaran sekiranya berlaku peperangan kali kedua, perang Iran-Israel 2.0, kamu jadi tumpuan kami. Dan ini diulang oleh Menteri Israel, mengatakan bahawa kejahatan senjata Allah tidak kekal. Kejahatan senjata Allah sementara hanyalah untuk beli masa, sebab mereka hancur di Tel Aviv. 1/3 Tel Aviv hancur dan tentera mereka hancur, dan mereka harus memberi masa untuk menerus menentang Iran. Sekarang Yahudi telah membela anak Syahira. Ini anak Syahira yang bakal dilantik menjadi pengganti pemerintah Iran baru. Mereka sudah bersedia. Dan berita yang kita tengok petang tadi, kapal perang sudah berkumpul di tepi laut Iran. Kapal laut telah 3 kapal telah berlabuh di tengah-tengah di tepi Selat Hormuz. Maksudnya dalam sagi 2 ini akan satu berlaku perang yang besar di tengah-tengah. Kita doakan supaya tidak berlaku. Dan Iran memberi amaran sekiranya Israel serang Gaza lagi, maka kali ini Amerika tidak dapat menyelamatkan Israel. Israel akan berakhir, petanya akan berakhir. Dan mereka menolak perbincangan dengan Israel. Iran mengatakan kami tak akan bincang dengan Israel. Sebab Israel adalah pengganas. Apa yang berlaku ialah 30 pilot Israel telah hancur dalam serangan pertama. Dan itu sebabnya Amerika segera minta ceasefire dengan Iran. 30 pilot yang membawa
yang terlatih, yang membawa jet berjuang telah terkorban. Itu sebab mereka minta segera tidak ada pilot untuk membawa jet berjuang untuk menentang Iran. Mereka terpaksa import daripada luar. Itu sebab mereka ceasefire. Pakistan yang baru saja menang ke atas India bersedia untuk menurut Iran sekiranya perlu, dan sekiranya nuklear digunakan, Pakistan berjanji bahawa kami tidak akan terus memberikan senjata sama ke atas Israel. Itulah yang dijanjikan oleh Pakistan. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Apa yang berlaku juga ialah risalah pada Iran daripada Menteri Pertahanan Amerika bahawa sekiranya kamu memberi pertolongan pada Iran, kami akan hancurkan kamu. Dan bom Iran telah menghancurkan satu kawasan besar di Israel yang keluar dalam berita di Yaman, menyebabkan Amerika memberi amaran yang seterusnya. Iran memberi surat rahsia kepada Mesir. Wahai Mesir, kamu benar-benar menolong Israel. Apakah kamu tak tahu bahawa Israel akan mengambil kamu? Israel selepas mengalahkan Iran, menguasai Syria, giliran Turki atau Mesir akan menjelma. Turki lah sasaran selepas, Mesir lah sasaran selepas Turki. Ini surat rahsia yang disampaikan oleh Iran kepada Mesir, sebab Mesir beria menolong Israel. Bila ditanya, rupa-rupa Al-Sisi ialah Yahudi. Al-Sisi nama asalnya ialah bukan Al-Sisi, nama Israel. Oleh sebab itu, apa yang berlaku akhir ini, Iran mendapat bantuan daripada Turki, bersedia dengan jet berjuang yang baru, menggambarkan sesuatu yang besar berlaku. Dan Syekh Imran Hussein yang banyak bercakap tentang ramalan juga menyatakan bahawa Turki dalam bahaya besar. Ini ialah ramalan Syekh Imran Hussein. Kita serah kepada dia. Tetapi apa yang mengejutkan ialah Rusia. Rusia bertukar arah 100%. Daripada menyokong Iran, sekarang menyatakan sekiranya kami terpaksa memilih satu pihak antara Iran dengan Israel, kami pilih Israel. Dan menunjukkan bahawa dunia akan terbelah dan peristiwa besar dijangka berlaku, kita doakan tidak berlaku. Jangan lupa berita yang sebaliknya, 3 buah negara sedang berbincang, Iran, China dan Rusia. Dan apakah yang mereka bincang? Wallahu a'lam. Jangan lupa tuan-tuan, satu berita yang sangat menakutkan. Peperangan antara Thailand dan Kamboja. Peperangan antara Thailand dan Kamboja sedang berlaku sekarang. Tetapi berita tak sampai ke negara kita. Dan sekarang tengah tegang di sana. Dan kita jangkakan apa yang berlaku di Kamboja ialah yang sama. Inilah yang sangat membimbangkan. Di petani juga perjuangan diteruskan. Dan berita yang kita terima hari ini sangat sukar untuk kita bezakan antara benar dan palsu. Dan kita tutup dengan pesanan, dengan rakaman ayat Quran. A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fasuzu 'ala ma fa'antum nadimin. Wahai orang beriman, apabila datang orang fasik pada kamu bawa berita, maka selidikilah supaya kamu tidak ditimpa penyelesaian di atas jahilian kamu tentang berita tersebut. Baiklah, kita sama-sama melihat jemaah, dan hati-hati berita yang dibawa oleh mereka. Berita barat tak boleh dipercaya sama sekali sebab semua ejen Zionis. Dan mereka bawa berita yang sebaliknya. Dan intelektual kita kebanyakan merujuk di sini. Termasuklah Al Jazeera. Jangan
rujuk. Sebab Al-Jazeera jugalah lidah Israel. Dan Al-Jazeera Qatar ini diresmikan oleh Israel pada tahun 1996 dan dia menjadi sumber berita Islam yang besar. Rupa-rupanya dia dipunyai oleh Israel yang kita bajak rujuk dan kita akan tertipu dalam permainan yang dilakukan oleh dunia dan kita hampir tidak ada sebarang berita yang kita boleh rujuk secara sahih. Maka malam ini juga termasuk dalam berita yang sama, dia berada di pinggir di antara benar dan tidak benar, dan saya harap saya salah. Saya harap saya tidak benar malam ini. Kalau saya benar, masalah yang akan menimpa sangat besar. Dan oleh sebab itu saya minta maaf kalau saya tersalah dan saya tamat dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas Profesor Ronald.